Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, malam ini kita khususkan kepada tajuk panggilan haji. Satu tajuk yang menggamit kepada orang yang pernah pergi ke Mekah. Dan peliknya Allah jadikan kota suci Mekah sentiasa manusia tak puas. Berlaku pengulangan pergi demi pergi. Dia duduk sana mungkin dia rasa jemu kalau sampai 40 hari, 45 hari dia nak balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Sahibul fadilah, pengurusi majlis, merangkap pengurusi masjid, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutuk guru, tutuk imam, tutuk bilal, datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi syukur padanya, kerana sesungguhnya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita tak terhitung banyaknya. Salah satu daripada nikmat tersebut di mana kita berada dalam keadaan aman damai. Tuan-tuan ingat dalam 4 ke 5 bulan dulu, sebelum tercetusnya peperangan antara Rusia dengan Ukraine, macam mana orang Ukraine cakap satu-satu. Sekarang macam mana keadaan mereka? Ekonominya lumpuh, dan kalau nak bina balik, saya tak yakin, melainkan mungkin lebih daripada 1 trilion, dengan bangunan yang hancur, dengan macam-macam. Hidup ketakutan. Tapi kita alhamdulillah, Allah selamatkan kita daripada kancah seperti itu. Itu sejuzuk daripada nikmat yang amat banyak yang Allah sebut, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya kamu tak terhitung. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, malam ini kita khususkan kepada tajuk panggilan haji. Satu tajuk yang menggamit kepada orang yang pernah pergi ke Mekah. Dan peliknya Allah jadikan kota suci Mekah sentiasa manusia tak puas. Berlaku pengulangan pergi demi pergi. Dia duduk sana mungkin dia rasa jemu kalau sampai 40 hari, 45 hari dia nak balik. Tetapi apabila dia pulang beberapa bulan, dia teringat dan dia rasa seolah-olah panggilan Baitullah begitu terdengar dan tergial di telinganya. Itulah luar biasanya kota suci Makkah, kota suci Madinatul Munawwarah. Allah Subhanahu wa taala taklifkan kepada kita dengan 5 rukun. Bermula dengan rukun yang pertama yang dikenali sebagai syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang keduanya mendirikan salat fardu 5 waktu. Ketiganya menunaikan zakat yang wajib, sama ada fitrah atau harta. Keempatnya berpuasa sebulan bulan Ramadan bagi mereka yang cukup segala syaratnya. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadat haji. Peliknya ibadat-ibadat lain kita banyak berlaku pengulangan, tetapi haji hanya sekali seumur hidup. Dan peliknya lagi, haji ini merupakan rumusan segala rukun Islam yang 4 itu
di mana haji ini kita laksanakan segala yang ada daripada rukun Islam yang 4 dengan satu semangat, sikap dan pelaksanaan yang terbanyak. Saya contoh, kita mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di mana syahadatain ini mengabdikan dan mengesakan Allah dan buang segala yang lain sebarang bentuk sekutu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masuk saja kota Mekah, pakai sahaja tubuh kita ihram, salah satu acara yang sunat kita sebut labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya tak ada masa banyak untuk saya syarahkan yang ini, tapi nak syarah tentang talbiyah sahaja sebagai satu interpretasi atau satu keadaan yang dizahirkan oleh seorang hamba, betapa dia patuh kepada Allah dengan sepatuh-patuhnya. Labbaik Allah dengan datang dalam bentuk tasniah 2. Asalnya labba yulabbi labban, kemudian labban ini didatang dalam bentuk labbayani. Kemudian apabila berada pada kedudukan maf'ul mutlaq ulabbi labbaika, sepatutnya ada nun. Oleh kerana sambungnya huruf khitab kaf itu, maka dibuang kalimah nun jadi labbaika. Maknanya aku datang 2 kali disebut. Dan disebut di dalamnya la syarika lak, tak ada sebarang bentuk penyentuhan syirik kepada Allah dinafikan. Mana orang pergi haji ini bersih keimanan kepada Allah. Allah sendiri sebut antahiyat tahira baiti lit-taifin wal akifin. Bersihlah rumah aku ni daripada sebarang bentuk orang nak tawaf, orang yang nak berintikaf apa-apa ni, daripada sebarang berhala-berhala syirik. 1. Dan pengulangan itu diajar supaya banyak. Dalam satu riwayat bila ditanya apakah apa yang afdal haji, Rasulullah SAW menjawab al-ajjus sajju. Apa makna al-ajjus sajju? Al-ajju ini dengan makna duduk sebut talbiyah kuat-kuat, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, sehingga akhirnya. As-sajju juga dengan makna kita banyak sembelih menatang, makna kita korban, kita bayar dah, kita buat hadi dan seumpamanya. Dan tuan-tuan tengok atas muka bumi ni di dunia, tempat paling banyak sembelih bukan kampung kita, bukan taman kita, Mekah. Musim haji tu tuan-tuan, tak usah nak kira berapa banyak. Hamba baru bertemu sahabat hamba tadi, baru minggu lepas pergi ke Mekah. Sebetulnya pergi sekejap, dia 4 hari je. Jadi duduk Madinah 3 hari, masuk Mekah sehari, patah balik Madinah, turun balik. Dia saja dia kata dia boleh korban tahun lepas 10,000 ekor. Banyak banyak Mekah sembelih orang korban. Nak ceritanya itu seorang baru. Yang kalau kita pernah pergi di belakang Gua Hira tu ataupun di dekat dengan Mina ada tempat tu, sampai ya Allah, kambing berkandang-kandang, lembu berkandang-kandang, unta berkandang-kandang, bukan kandang 4 ekor. Kadang-kadang tak boleh nak bilang, banyak sangat. Tengok. Keduanya, kalau kita tengok rukun kedua namanya solat. Solat ni kita duduk semayang sini banyak, alhamdulillah, rajin. Tapi Allah sengaja bagi tahu kat kita, Nabi bagi tahu dalam hadis yang sahih, solat di masjid Nabi setara 100,000 berbanding tempat lain. Solat di Masjidil Haram 100,000. Congok matematik, kita bukanlah nak ibadat ni dia kena ikhlas kena ni, tapi congok matematik semata-mata. Kita semayang 5 waktu. Kalau kita semayang setiap hari 5 waktu, kalau seminggu
Seminggu berapa? Seminggu kita semayang 5 kali 7, 35. 35 itu kalau 2 minggu 70. Kalau 4 minggu 140. 140 waktu kita semayang. 140. Itu sebulan 140. Kalau 10 bulan baru 1400. Kalau 10 bulan 1400, maknanya kita tambah pula ada 2 lagi. Kita tambah pula. Nak mudah gini je lah. Kita ambil 5 waktu kalinya 30 hari. 5 kali 3, 15. 150. Kita kalilah. Bermakna itu baru sebulan. Kalau 10 bulan baru 1500. Tambah pula 2 bulan lagi 1800. 150. Kalau 10 tahun baru 18,000. Kalau 20 tahun baru 36,000. Kalau 40 tahun baru 72,000. Tambah pula lagi. Maknanya kalau umur kita 60 tahun tu baru satu waktu je semayang. Seolah-olah ini hak semayang sunat, semayang fardu. Seolah-olah macam tu. Artinya graf masa kita ibadah haji, solat kita banyak. Itu satu. Yang kedua, sifat kita bila pergi ke Mekah rajin. Secara berkurang kau rajin pada Tok Imam kau. Hamba pergi, tuan-tuan, mana ada orang pergi sembahyang subuh pukul 4 pagi. Pergi Mekah, Madinah, pukul 3 pagi tu kita ingat kita nombor 1 dah. Tapi nombor ke 85,000. Dah ramai dah. Tuan-tuan kan lagi sembahyang Jumaat, masuk pukul 12.30, baru ni 12.25 katakan. Tuan-tuan nak pergi pukul 12, nak duduk belakang Tok Imam. Bolehlah, memang sembahyang kena belakang Tok Imam. Tapi 2 kilometer, 1 kilometer, ramai orang. Kita pula pergi Mekah jadi rajin. Setiap waktu kita pergi tengok. Sembahyang sunat pun kita banyak. Dan boleh katakan orang yang pergi 40 hari di Mekah, 45 hari tu, kalau sembahyang orang mati, boleh kata hampir setiap waktu. Dan bukan seorang. Kadang-kadang 15. Kalau kita duduk di atas, kita kira mayat. Sekejaplah. Gerak, berada usul mayat tu. Allah tinggi. Seumur hidup kita, yang kita duduk kampung kita, duduk USJ ni, saya ingat nak sembahyang orang mati 40 kali. Setahun pun payah. Kalau 40 kali, mana setiap minggu tu kena ada hampir sekali, 2 minggu sekali. Banyak. Dia 52 minggu. Maknanya solat kuat, kita sembahyang banyak tengok. Kalau kita tengok pula dalam bab ibadah haji, kita juga disuruh untuk zakat. Tuan-tuan tahulah, zakat ni kita korban harta kita. Kita nak bagi pada fakir miskin dengan niat zakat. Tapi seumpamanya kita nak pergi ke Mekah, Allah sebut apa? Liman istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang ada kemampuan. Kemampuan ni kata ulama ada 3, sekuan-kuannya, setengah tambah 4. Kemampuan yang pertama dipanggil kemampuan maliyah, harta. Tuan-tuan tanya orang pergi ke Mekah berapa? Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 80, ada yang 100,5, macam-macam. Tengok. Kemampuan yang kedua, pengaruh tubuh badan. Jenis sakit banyak tak digunakan pergi. Jenis dialisis ke apa, susah. Jenis orang yang bedridden ke apa ke, lumpuh ke, tak boleh. Kemampuan yang ketiga, kemampuan amnut tariq. Apa makna? Dalam perjalanan tu tak ada perang, tak ada wabak, tak ada apa, selamat. Macam kita tengok dulu corona, wabak, susah. Kemampuan yang keempat ialah kemampuan di mana ada kenderaan yang menyampaikan kita ke sana. Yang disebut oleh Nabi SAW bila tanya apa makna istita'ah, Nabi SAW bersabda azadu warrahilah. Azad ini maknanya bekalan. Ada duit, ada harta, ada makanan, ada boleh nak belanja pergi balik. Hak kampung pun boleh kita tinggal untuk anak isteri kita, keluarga kita. Rahilah ni perjalanan. Tengok.
Jadi bila kita tengok macam tu, orang pergi ke Mekah, dia banyak kena guna duit. Tak masuk bayar dam tamattu, dam sikit-sikit ni. Semua tu kepada fakir miskin. Roh seperti zakat tu wujud. Termasuk kalau nak suruh infak, nak suruh sedekah. Banyak tuan-tuan. Tengok. Manusia walaupun tidak berapa baik, tapi bila ke Mekah biasanya dia menjadi orang yang pemurah. Dan bila dia pulang, dia jadi lagi pemurah. Itu tanda haji mabrur. Bila Nabi SAW ditanya, wama birrul hajj, bila Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan lain lagi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Haji mabrur ni saya tak nak cakap banyak, balasannya tak ada lain kecuali syurga, puncak. Tengok, Nabi SAW menyebut man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yauma waladathu ummu. Satu riwayat ka yaumi waladathu ummu. Siapa yang pergi ke Mekah, dia tidak buat perkara fasik, tak cakap perkara yang keji, tidak buat perkara yang dia haram larang ini, dia pula macam mak dia baru beranak dia, baru lahir. Mana bersih? Tak ada rasa. Itulah hebatnya haji. Jadi bila kita tengok macam itu, kita faham ibadat puasa yang kita lakukan ini sebenarnya ada dua. Satu, ibadat puasa dalam arti kata imsakun anit ta'am wa anis syarab wa anis syahawat wa an mufattirati asyam. Puasa tu kita menahan diri daripada perkara makan, minum, syahwat dan perkara membatalkan puasa. Tapi puasa yang kedua ialah kita bukan sekadar menahan daripada membatalkan puasa, tapi menahan daripada membatalkan pahala puasa. Yang disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan lain lagi, sabda Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu kama qala. Siapa yang melaksanakan ibadah haji dan dia tidak meninggalkan siapa yang melaksanakan ibadah puasa, dia puasa tapi dia tidak meninggalkan ucapan keji, bahkan dia beramal dengannya macam-macam lah, maka Allah tak kisah dengan sebab dia tinggal puasa dia tu, dia tinggal makan minum, tak ada pahala. Rasulullah SAW menyebut dalam hadis lain, rubba sa'imin bin nahar laisa lahu hazun illa al-ju' wal 'atash. Boleh jadi orang tu puasa siang hari tapi dia tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jadinya roh ibadat puasa itu wujud dalam haji. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam firman-Nya, al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji ni dia ada bulan-bulan tertentu, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Siapa yang melaksanakan kefarduan haji, jangan dia rafas. Rafas ni banyak cerita bab bersetubuh, bab ni masalah lah. Yang kedua, jangan buat fasik, ambil barang orang, tipu, fitnah, macam-macam. Wala jidalah. Jidalah ni maknanya berdebat. Duduk dalam satu bilik, duduk dengan kawan-kawan suka berdebat. Ni haji ni tak sah sebab gini, sebab ni gini-gini. Tok guru aku kata, tok guru ni kata. Tak, tok guru aku kata lain gini. Melawan tok guru. Tok guru boleh minum teh bersama. Kita dah berdebat. Pasal kita je betul. Tak ada. Wala jidat. Macam Allah tahu dah manusia ni bila haji, ada bercakap akhirnya masalah. Pengalaman kami tengok pun macam itulah masalah. Baik. Jadi roh puasa itu terwujud dalam ibadat haji. Sementara kalau kita puasa sunat, kita disunatkan kelebihan pahala dan seumpamanya. Jadi haji ni puncak. Dalam bahasa mudah tuan-tuan, seolah-olah kita kata beginilah. Kita kata kita ni, kalau kita hebat di kampung kita, Allah sengaja suruh kita pergi ke Mekah buat haji untuk membetul satu kefahaman, satu hakikat kehidupan yang manusia penuh kekurangan. Kita duduk kampung kita, kita kuat semayang. Kita pergi Mekah, kita dekat dengan Kaabah, kita semayang. Allah, aku hari ni aku semayang sehingga aku tengok tak ada seorang semayang. Jangan harap lembek gitu.
Orang tu semayang, lepas tu berhenti, orang lain pula masuk semayang pula. Ada je. Aku nak tawas sehingga tak ada orang tawas seorang pun di Kaabah. Mana ada? Ada tawas, ya Allah. Aku nak baca Quran sehingga tak ada orang baca. Tak ada. Di situ kita rasa, ya Allah, hebat. Haji ni mengajar kepada kita meraihkan hukum hakam umat Islam. Kalau kita pergi tengok, kita kata, Ustaz, saya rasa pelik lah, bahaya Ustaz. Saya ingat Tok Imam Mekah semayang tak sah lah. Kata, apa pula? Dia tak baca Bismillah Ustaz. Kita baca kitab Fathul Qarib, kita baca kitab Mazhab Safinatun Najah, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Baca Fatihah Wajib dan Bismillah, salah satu ayatnya dia tak baca. Mata semayang Ustaz, duduk belakang dia ni. Maka Tok Guru jawab, tak apa, itu mazhab Hambali. Tak apa, dia baca perlahan. Senang. Ustaz, saya tengok ramai orang di Mekah ni semayang jadi paralyzed. Tangan tu sampai ada boleh duduk gini je. Tu masa berdiri, bukan masa tidak. Berat Ustaz, batal, pelik semayang macam ni. Tok Guru jawab, tak apa, itu mazhab Maliki. Sebahagian daripada mereka buat macam tu. Isbah tanda dia begitu. Ustaz, ramai perempuan nampak pakai jubah hitam, pakai nampak emas, tapi batal semayang ni Ustaz. Kenapa? Nampak kaki. Oh, Ustaz kata itu mazhab Hanafi, ada nampak kaki sikit. Kita boleh terima, tapi janganlah mazhab tu kita import pula awak balik kat kita. Kita okey dah kita ni. Tu nak ceritanya keluasan. Kita faham. Oh, gini. Ya. Jadinya di situ kita akan rasa, oh, ni rupa-rupanya ibadat haji. Ibadat haji ni seolah-olah nak merumuskan hidup kita 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Itulah manifestasi ibadat haji. Kita pergi Mekah hanya 40 hari. Itulah sebuah kehidupan yang hakikatnya kita nak macam tu. Dalam bahasa mudah gini tuan-tuan, keseimbangan kehidupan kita tidak berlaku bila kita memprogramkan diri kita. Seorang yang menjadi bos, ketua apa jawatan lah, sama ada jabatan kerajaan, swasta, badan berkanu ke apa, dia jadi bos. Dia pergi pagi sampai petang, dia ada meeting, dia ada hidup. Kadang-kadang sampai pukul 8 malam, 9 malam. Kadang-kadang dia hanya mampu pergi ke masjid mujur ada hari Jumaat je. Sebab itu wajib semain Jumaat. Jadi hari Sabtu hari Ahad ada meeting pula. Macam-macam meeting, tak sempat. Bayangkan tuan-tuan, kalau dia hidup gitu sejak umur 25 tahun ataupun 30 tahun sampailah umur 60, 70. Di mana tempat ibadah untuk solat? Tak ada. Tak ada. Tapi bila kita pergi ke Mekah, rupa-rupanya Islam suruh gabung. Tak apa. Tapi kamu kena jaga semayang. Kamu kena pelihara semayang. Kamu kena pergi masjid. Itu rumah Allah. Sebab itu kadang-kadang mereka yang sudah tukar tu, mereka rasa berubah. Ya Allah, kenapa aku tak rasa? Kenapa aku tak rasa bahagia? Kenapa aku tak rasa sesyahdu seperti ini? Sebab dulu dia terhanyut. Bukan dia tak semayang, tapi hak ni dia duduk semayang, duduk tengok kesan ibadat tuan-tuan. Allah suruh. Kan itulah bila kita tengok haji ni dia luar biasa. Allah rumuskan haji. Kenapa? Saya tak nak panjang. Kenapa Allah suruh kita buat haji? Allah jawab, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallah. Dua. Pertama, untuk menyaksikan manfaat mereka. Yang kedua, supaya zikir kepada Allah banyak-banyak. Kita takbir, kita talbiyah, kita zikir, kita baca Quran.
Semua itu menggambarkan iqamatu sya'airillah bizikrillah ta'ala. Nak meletak anak batu, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Allah, tengok, itu gambarannya. Kita tahu apa kita baca. Sekurang-kurangnya apabila antara rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Tengok, di Mekah lah kita adu dan kita banyak doa kepada Allah. Besar dia tuan. Dan orang di Mekah ni, Allah bagi kepada dia 3 penyebab mustajab doa, terwujud dan terangkum padanya satu masa. Contoh, dia berada di Mu'tazam, doa makbul. Dia berada di Masjidil Haram, doa makbul. Dia berada di Padang Arafah pada hari Arafah. Hari lain kita pergi umrah, kita pergi Padang Arafah, tak ada benda. Itu masa hari Arafah, Padang Arafah. Dan kita pula nombor 3 tu tempat tu masa. Nombor 3 pula kita sedang buat haji. Al-Hajju Arafah. Nabi kita haji tu Arafah. Yang Nabi selepas daripada baca khutbah, selepas mayang zuhur dan asar secara jamaah di Arafah, kebetulan hari itu hari Jumaat, Nabi pergi dekat dengan Jabal Rahmah. Nabi angkat tangan doa sampailah matahari tenggelam. Sungguh doa tu. Jadi kita boleh bersama dengan Rasulullah SAW dari segi waktunya, tempatnya, keadaannya. Itu hebat orang Mekah, tuan-tuan. Hebat. Baik, tuan-tuan, zikir itu saya telah bincang. Nombor 2, yang ini Allah sebut awal-awal. Kenapa Allah taklifkan kita haji? Liyashhadu manafi'ahum, supaya mereka, yakni jemaah haji, menyaksikan manafi'ahum. Apa makna saksi? Kalimah saksi ni tuan-tuan, haji tu nombor 5, puncak. Nombor 1 nama apa? Syahadah. Syahadah ni kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna syahadah? Syahadah ni sekurang-kurangnya terletak 3 perkara. Pertama, kita tahu. Kedua, kita menyaksikan. Ketiga, kita yakinkan. Oh, itu mana? Sebab itu kalau kita tengok orang nak jadi saksi di mahkamah, apa dia cakap? Saya bercakap benar dan tidak ada yang tak benar melainkan benar belaka-laka. Saya saksi. Itu saksi. Allah guna hak pertama saksi, hak akhir saksi. Tengok anak bulan Ramadan. Apa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan? Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa dia akan kamu nampak anak bulan Ramadan, pakai puasalah semua. Wajib puasa. Jadi kalimah haji ni suruh saksi. Situ kita saksi banyak, tuan-tuan. Saksi kebesaran Allah, saksi keagungan Allah, saksi rumah Allah, Baitullah. Al-Imam Nawawi rahimahullah menceritakan, kata Imam Nawawi, aku jalan, aku ada, dia karang kitab besar bahagian haji namanya Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, kitab yang terbaik sebelum dan selepas itu. Tak ada lagi lebih baik pada dia. Yang lain buat akan ikut cara dia je. Itu hebatnya Imam Nawawi. Lahir 630 Hijrah, meninggal lebih kurang dalam 671 ataupun lebih sikit Hijrah. Umur tak panjang, 40, 41, 42 gitu. Tapi imam besar mazhab Syafi'i rahimahullah. Dia sebut ada seorang perempuan musim haji, mari daripada jauh. Akhirnya masuk saja Mekah. Ni cerita tahun 500 Hijrah, 600 Hijrah macam tu. Dia selalu sebut, aina baitu rabbi, mana rumah Tuhanku, mana rumah Tuhanku, mana Kaabah. Bila sebut macam tu, akhir sekali orang pun kata, kamu sabar, nanti kamu nampak. Akhirnya dia nampak Kaabah. Kita bila kita nampak Kaabah,
kita suruh doa supaya Allah beri tasyrifan wa ta'ziman wa mahabatan, kemuliaan, kebesaran dan kehebatan pada Kaabah, dan jadilah orang yang tawaf, orang muliakan juga, dapat kemuliaan, dapat kebesaran dan dapat kehebatan. Itu Kaabah rumah Allah. Nampak saja Kaabah, tuan-tuan, dia berlari perempuan ni sampai ke Kaabah, dia pegang kepada kelambu Kaabah, dia panggil sitar Kaabah, gantung dengan masa yang lama. Air mata bercucur. Sudah beberapa tiga, dia ni luruh, jatuh slow fakharrat mayyitah, jatuh dalam keadaan mati. Cinta, rindu rumah Allah. Hebat. Ini luar biasa. Jadi saya nak kembali kalimah syahadah, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka yang jemaah haji menyaksikan manfaat mereka. Manfaat ini dia didatangkan dalam bentuk jamak taksir, maknanya plural. Manfaat bukan satu, banyak. Dan peliknya pula dia datangkan dalam bentuk nakirah. Nakirah ni maknanya tidak ada alif lam. Dia tak kata al-manafi', tapi dia kata liyashhadu manafi'ah lahu. Banyak manfaat. Manfaat tu akan dilihat oleh mereka mengikut bidang mereka, mengikut hidup mereka, mengikut capaian mereka, mengikut akal mereka, mengikut pengetahuan mereka, mengikut keadaan mereka. Dia dapat manfaat. Saya pergi ke Mekah, saya duduk sebelah Syekh. Sama-sama pergi. Kata, Syekh, saya suka dengan Syekh. Tanya Syekh, dia masak tak berhaji ni Allah. Dia cerita satu-satu. Faham kata. Kata Syekh, dia tu Syekh. Tanya dia, orang lain Syekh, dia chef lain sikit. Syekh, siapa yang pandai masak sedap di atas muka bumi ni? Dia kata Cina. Oh, banyak kata pandai sebab dia kata gitu. Pandangan dia lah, kita bukan boleh terima, kita tolak, tapi dia cerita kan, cerita rasa masing-masing. Cerita kata cara masak banyak, cara hebat. Tu satu. Pergi pula ketemu, tengok pula hak jenis lain. Jenis sebagai contoh, kita dengar sejarah imam-imam Mekah. Kata hebat. Seorang-seorang cerita hebat. Kita pula dengar pula orang yang buat mozaik kat Mekah, ceritanya menarik, hebat. Kita tengok pula, kita buka Quran, orang tukang tulis Quran itu namanya Usman Taha. Usman Taha ni Quran atas tulisan tangan dia saja, masih ada, umur hampir 90 tahun sekarang ni, duduk di Madinah, masih tulis Quran. Dia tulis hampir 13 kali dah Quran. Setiap kali nak tulis tu mengambil masa hampir 3 tahun. Seorang dia ada bilik kham tulis. Sudais bila bertemu dengan dia, izinkan aku nak mengecup tanganmu yang menulis kalamullah yang mulia ini. Imam kau tu sampai tahap tu. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube macam-macam, banyak kisah dia. Oh, menarik. Kita mikir, ya Allah, kalau dia boleh tulis Quran begini, kita nak baca pun malah. Tulis Quran macam-macam, kita boleh jadi terbuka. Ya Allah, di Madinah pula kita boleh masuk Ma'rab Rasulullah SAW. Ada pameran Rasulullah SAW. Kalau dulu dia ada pameran Asma'ullah Al-Husna, pameran Al-Quran Karim. Benda ni akan menjadikan kita pameran kehidupan Nabi. Macam mana sebenarnya rumah Nabi, macam mana sebenarnya keadaan Nabi, dia tunjuk. Ya Allah, kata, saya masuk semua tu. Kebetulan masa tu Quran, cerita Quran saya tengok situ, Masya Allah, ada Quran terbesar. Asalnya kata saya tak daripada Afghanistan. Berapa tan, setan tu berapa? Berat, besar. Akak itu tunjuk, ya Allah, besar. Ada Quran terkecil. Ada Quran tulisan tangan yang peliknya, bila tulis tangan ni pecah.
Semua sekali. Tak tahu kat mana sebab dia berkurang. Berkurang ni maknanya ada zaman dulu jin ni. Tak cukup satu. Ni orang cerita kat saya lah, tukang bahagian ni. Dia kata bila tak cukup dekat dengan Turki, masuk seorang tua mari ziarah, dia tengok ni nuskah ni, dia nangis. Kata kenapa? Dia kata rumah aku ada satu, bawa masuknya cukup 30 juz. Sejak sekian lama, inna nahnu nazzal zikra wa inna lahu lahafizun. Cerita banyak pelik-pelik. Kita tengok Sayyidina Hamzah, kita tengok syuhada Uhud, kita tengok bukit Uhud, itu menggamit nostalgia. Ada seorang pakar sejarah tunjuk ke saya, situlah tempat Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy secara curi, tikan curi. Ya, kalau kita pergi tu ada satu tempat ujung, situlah dia rebah. Yang Nabi cukup sedih bila Hamzah radhiyallahu an, bapa saudaranya meninggal dunia, yang dianggap sebagai sayyidus syuhada. Itu saksi. Kita boleh pergi Quba, kita tengok di situlah Nabi dengan tangannya yang mulia mendirikan masjid pertama Quba. On the way daripada masjid Quba tu, hari Jumaat pergi tu lebih kurang dalam 4 ke 500 meter. Masuk waktu sembahyang Jumaat di Bani Salimah, Nabi berhenti, Nabi sembahyang. Tempat tu sekarang ada masjid namanya Masjid Jumaat. Nabi tengah sembahyang, tiba-tiba Allah turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Lalu Allah suruh halih ke arah kiblat, itu masjid Kiblatain. Kita tengok masjid 7 yang sekarang tak sampai 7 dah. Di situlah tempat Nabi bertahan lawan dengan orang kafir perang Khandaq tahun 5 Hijrah bulan Syawal. Semua tu kata itu hak lama-lama kita tengok. Tapi kita saksi, kita tengok perkara pelik-pelik. Ada orang tua umur 70 lebih, mungkin tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, Piku mak dia umur 90 tahun. Piku tak makan pisang sebab mak makan. Tapi bukan orang Melayu lah. Orang Melayu tak mampu. Itulah belakang sihat dah ni sleep dish ni dah urut. Ni orang lain. Saya pergi Mekah, saya malah nak semayang. Kok bukanlah gaji sangat saya pun. Masa dululah duduk jauh di apa ni, bilik hotel jauh jalan jauh pun mungkin dalam 400 meter gitu je lah, bukanlah jauh sangat, 400 meter jauh, dekat Sukuleh. Zaman sekarang tak ada dah Sukuleh tu, dekat dengan Masjid Kucing kat gitulah dulu. Malah keluar dah orang pakai ramai je lah gitu. Tiba-tiba datang seorang perempuan bokok 3 pegang tukak daripada belakang lagi biar aku. Kata malu aku dah lah lelaki muda lagi, dia ni bokok ni tukak jalan jauh lagi, semangat. Allah kata tak ada apa. Saya sa'i ni waktu lain pula. Sudah saya sa'i tu, masa sa'i tu daripada Marwah nak pergi Safa, saya tengok orang ramai-ramai ni betul sa'i ni pakai selu tu buka jalan. Tengok rupa-rupanya tengok pakcik tua umur dekat 90 tahun pegang tukar seorang dan hati 4 jam tamat. Nak sa'i tu tak tahu ke sa'i bukan dekat. Dia sa'i tak dia buat jarak dekat. Baca tawaf tu kalau tak ada orang kapaan dia. Jauh tu jauh lah. Sa'i tetap macam mana. Hang berapa pun jaraknya Safa Marwah. Tak lewat pendek-pendek kecuali naik skuter lah. Sekarang ni kita cerita berjalan. Saya kata ya Allah, macam mana orang tu dah lah tua, dah lah bertukar, dah lah selu semayang ni ya Allah. Ini menginsafkan kita, Saya tak tahu masuk waktu tak lagi ni. Kau apa? Main klik baki 5 lagi. Berhenti lalu ke ataupun tu berhenti okey. Maknanya nanti masa waktu kita berhenti lah, insyaAllah. Dan ini bukan khusus haji. Kalau khusus haji berapa banyak cerita buat panggilan haji. Baik,
Dia syahadu manafi'a lahum, supaya mereka saksi. Tengok, orang macam-macam. Zaman Sayyidina Umar tengok seorang lelaki duduk tawaf, dia baca satu doa aja. Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku daripada kalangan orang sedikit. Senang mungkin, orang lain nak jadi orang ramai, nak undi pun nak orang ramai, majoriti. Awak nak orang sikit. Dia kata, alam tasma' qaulallahi ta'ala wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya Amirul Mukminin, kamu tak dengar ke firman Allah Ta'ala, sedikit sahaja hamba-hambaku yang bersyukur, jadi aku nak jadi pada kalangan orang macam tu. Allah, saya nak kata betul. Tengok, ada sahabat yang lain, dia tengok Kaabah, dia tengok Mu'tazam, dia kata, jom kita pergi pakat doa. Siapa dia nak doa depan ni, Allah akan makbul. Abdullah bin Zubair kata, ya Allah, aku nak jadi pemimpin kau. Akhirnya Allah perkenankan doa dia, akhir hayat dia, walaupun dia mati terbunuh dalam peperangan dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi sekitar tahun 60 Hijrah lebih, tapi dia jadi Amir Raja di Hijaz. Seorang lagi, kata silap nama Abdul Malik bin Marwan, doa, ya Allah, ya Tuhanku, aku doa, aku nak jadi pemimpin khalifah umat Islam. Dia jadi. Dan dikatakan ada orang tu nak doa, nak dapat seorang perempuan comel, anak Husain, anak Sayyidina Husain, Sakinah binti Husain, dapat macam-macam. Tapi jangan lagi mengkau anak perempuan dia doa gitu, itu penting poinnya. Biarlah. Mari Anas bin Malik, dia doa, ya Allah, kurniakanlah kepada aku syurga. Mereka kata hak lain dapat semua kecuali hak dia, sebab dia untuk akhirat. Kita kena minta kalau boleh, biar tengok berkah doa. Abdullah ibn Al-Mubarak, seorang ulama besar zaman Imam Abu Hanifah, dan dia orang alim sangat. Allah, kita nak cari orang macam Abdullah bin Mubarak ni jarang-jarang, sebab terkumpul padanya 3 perkara. Orang lain dapat 1 pemuja. Nombor 1, dia amat kaya, jadi dia infak banyak fisabilillah. Nombor 2, dia amat berani, dia pernah lawan dengan musuh-musuh, pegang jihad, boleh bunuh musuh yang paling hebat biasa. Nombor 3, dia amat alim, dia antara hufazul hadis, penghafaz hadis Nabi sallallahu, dan kisahnya panjang kisah. Saya nak cerita satu kisah, sebab dia orang jauh daripada Khurasan, Mawara'an Nahar, orang kat Iraq atas sana. Dia pergi Mekah satu hari. Pagi tu dia tengok tu imam Mekah, gubernur Mekah, ulama-ulama Mekah semua kali, dan dia juga pakai doa minta hujan. Allah, dia panggil istisqa. Semayang minta hujan, doa minta hujan, ya Allah, turun hujan. Tapi tak hujan. Biasanya waktu duha dia semayang. Satu malam, oleh kerana dia ni cerita tahun 100, 102 Hijrah, 140 Hijrah, awal sangat, bukan sekarang. Masa tu dia kata, malam gelap sudah semayang isyak dah, aku tawaf Kaabah. Sedang aku tawaf Kaabah ni, tiba-tiba ada di penjuru Kaabah ni seorang tua lelaki angkat tangan. Kata, ya Allah, ya Tuhanku, pagi tadi hamba-hambamu minta tolong hujan, turunlah hujan ya Allah. Tangan tak jatuh, hujan turun selebat-lebat. Allah, kata dia, terus kawan ni lagi keluar jalan. Abu Hanifah, Abdullah bin Mubarak ikut sampailah kepada sebuah tempat. Nampak pintu tu ada. Abdullah bin Mubarak pun berhati. Esokan pagi dia pergi situ. Bila dia pergi, tuan-tuan, ketuk pintu, keluar lelaki gemuk. Ada apa? Saya nak temu tuan rumah ni. Saya lah. Ada orang lain tak? Ramai, kata dia. Macam mana? Saya ni tokeh hamba. Dia zaman dulu hamba syak ni jual. Jadi Abu Hanifah tahu orang tu hamba.
tanya, dia kata adalah seorang lelaki tua, orang lain kalau nak gagah orang ni. Dia kata aku nak yang tu. Azan sini ke? Azan kat mana? Tak apa, seminit lagi. Jadi bila selepas daripada tu tuan-tuan, dia kata yang tu saya nak beli. Orang tu ikut dia. Sampailah dia ni ke satu tempat. Kawan ni kata, boleh tak saya nak semayang sekejap situ? Kata Abdullah Mubarak, semayang di rumah lah. Dia kata, tuan jamin ke umur saya sampai di rumah? Abu Abdullah kata, pergilah. Dia semayang sujud lama. Naik atas, tolak, mati. Allah tutup dia. Jadi di Mekah ni 1001 macam tuan-tuan. Orang baik, orang soleh, orang yang ni liyashhadu manafi'alahum. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Tapi kalau nak maklumat banyak dalam buku kami pun ada. Masa inilah ini nota untuk anakku, tip hafazan Quran, isu Dajjal, isu doa-doa yang kita sepatutnya kena beramal musim sekarang. Inilah doaku, Al-Kafi hadis 40 yang sepatutnya boleh kita beramal di rumah, di masjid, belajar. Isu-isu semasa dalam bayan linas banyak lagi lah. Tuan-tuan boleh tengok untuk dapatkan maklumat, dapatkan dengan lebih baik. Saya sekali lagi mengambil kesempatan untuk mohon maaf bahasa yang saya guna tidak sesuai, kasar di khalayak tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita satu masa ke bumi Makkahul Mukarramah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa 'amalahum 'amalan maqbula wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.